Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita memulakan pengajian bagi kelas yang baru setelah mana kita telah melalui kelas pengajian hari Khamis ini bermula dengan tafsir surah An-Nur. Kemudian kita telah melalui tafsir surah Qisar Al-Mufassal. Dan hari ini kita akan menyambung dengan satu lagi topik yang masih lagi berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ana jangkakan kelas saya Khamis ini, ana akan cuba secara upaya untuk mengkhususkannya bagi pengajian berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah kita akan memulakan hari ini pengajian tentang satu cabang ilmu yang penting sekali dalam Al-Quranul Karim. Dia adalah cabang daripada ulum Al-Quran, iaitulah berkaitan dengan pembuktian kebenaran Al-Quranul Karim itu sendiri. Dan tentu sekali perkara ini secara langsung ialah berkaitan dengan akidah Islam, di mana apa yang kita akan pelajari sepanjang kelas yang baru ini insya-Allah taala ialah kita hendak berkenalan dengan Al-Quranul Karim dan bagaimanakah kita dapat menambahkan keyakinan kita sebagai orang Islam. Tentu sekali kita sudah pun yakin dan percaya Al-Quran ini ialah kalamullah ghairu makhluqin, kalam Allah yang bukan diciptakan seperti yang diucapkan oleh Allah. Dan ia adalah mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus membuktikan kebenaran agama Islam. Oleh itu adalah penting untuk kita mengenali dan memahami apakah hujah-hujah, apakah dalil-dalil yang konkret, yang utuh, yang jelas, yang membuktikan kepada kita bahawa Al-Quran ini memang sebenarnya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita boleh menjelaskan dan sekurang-kurangnya ia menjadi tembok dan benteng kepada kita jikalau datang sebarang syubhah keraguan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Hadirin hadirat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedar atau tidak, kita kini hidup di zaman yang penuh dengan syubhat. Terutamanya generasi muda, anak-anak kita, remaja kita, bahkan golongan dewasa sekalipun tidak terlepas daripada syubhat. Syubhat kini bukan sahaja dilaungkan oleh golongan kafir, tetapi gemarnya akan disambut dan disampaikan kepada kita menerusi golongan munafikin yang zahir mereka adalah Islam tetapi jiwa mereka adalah kufur. Allahul Musta'an. Dengan teknologi yang begitu kembang pesat hari ini, selain daripada memudahkan dakwah Islam, demikian juga cabarannya bertambah, di mana syubhat-syubhat ataupun keraguan-keraguan tentang kebenaran Islam juga semakin mudah diakses oleh golongan muda. Lihat sahaja golongan muda kita di ruangan Twitter, di ruangan TikTok dan seumpama dengannya. Mereka dikelilingi dengan circle of hypocrites, golongan munafikin. Mereka hidup dalam lingkungan munafikin yang mereka ini hanyalah menjadi kakak tua, mengulang apa yang, mengajuk ulang apa yang disampaikan kepada mereka oleh golongan kafir. Nas'alullah al-afiyah. Oleh sebab itu, hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala, adalah penting pada pandangan saya untuk kita didedahkan dengan ilmu yang semacam ini. Apatah lagi kitab
yang kita akan pelajari ini adalah satu karya yang sangat penting, yang sehingga kini kita belum tahu ada yang setanding dengannya dari segi keelokan isi kandungannya, ya, dan masih relevan sampai hari ini. Ini kerana penulis kita ini Syekh Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Hasanain Diraz, atau lebih dikenali dengan Muhammad ibn Abdullah Diraz rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Mesir, kelahiran tahun 1894. Salah seorang anggota kibar ulama besar di Al-Azhar Al-Sharif pada era abad ke-20 yang lalu, ya, di mana beliau mula masuk menjawat jawatan sebagai anggota kibar ulama di Al-Azhar Al-Sharif ataupun di Mesir pada tahun 1949 Masih. Beliau adalah seorang tokoh yang tidak asing sebenarnya. Selain daripada beliau, ayahanda beliau, Syekh Abdullah Diraz, adalah seorang tokoh yang amat dikenali dalam kalangan pelajar ilmu syarak sebagai pentahqiq dan pemberi komentar kepada salah satu karya agung dalam bidang usulul fiqh, iaitulah kitab Al-Muwafaqat oleh Asy-Syatibi. Maka tidak heranlah kemudiannya Syekh Muhammad ibn Abdullah Diraz mewarisi ketokohan ini daripada ayahnya dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau telah mengarang kitab yang kita akan kaji dan baca ini, iaitulah yang beliau judulkan dengan An-Naba'ul Azim, yang diterjemahkan, yang mana terjemahannya bermaksud perkhabaran agung. Perkhabaran agung, An-Naba' Al-Azim. An-Naba' perkhabaran, Al-Azim agung, iaitulah merujuk kepada Al-Quranul Karim. Yang mana kitab ini beliau telah menulis sebagai mukaddimah, seperti yang beliau nyatakan dalam mukaddimah kitabnya, ya, sebagai satu kajian yang dia jadikan sebagai permulaan pelajaran tafsir bagi pelajar-pelajar kuliah Usuluddin di Universiti Al-Azhar, ya. Yang mana dalam kitab ini terkandung dalamnya pembuktian bahawa Al-Quranul Karim adalah benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang ianya wahyu daripada Allah, bukan rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjawab syubhat-syubhat yang mendasar dalam isu ini. Ini kerana penulis kitab kita ini seorang yang telah menjelajah dan mengembara sampai ke Perancis pada zaman tersebut, dan beliau telah mentelaah syubhat-syubhat golongan orientalis, dan beliau salah seorang yang tetap kukuh dan teguh dengan identiti Islam, dan sebagai salah satu ulama Islam yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syubhat-syubhat yang beliau bawa dan beliau bantah dan patahkan dan hancurkan dalam kitab beliau ini adalah syubhat-syubhat utama yang masih lagi diulang ajuk oleh golongan kafir sampailah hari ini untuk melakukan keraguan dan menimbulkan syubhat dalam kalangan umat Islam terhadap kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak syak lagi kitab ini memang relevan sampailah ke hari ini. Alhamdulillah. Ya. Dan kitab ini telah dicetak pada pertama kalinya pada tahun 1933, kemudian pada cetakan yang kedua 1957 Masihi, pada zaman kehidupan, pada zaman pengarangnya. Dan pada cetakan yang kedua itulah beliau telah melakukan penambahan. Ya. So, ini adalah sebagai pengenalan kepada pengarang kita dan juga latar belakang kitab yang kita hendak pelajari ini. Dan kitab ini amatlah saya menggalakkan kepada para ibu bapa, remaja,
dan segenap lapisan umat Islam untuk mentelaahnya. Apatah lagi kita di Malaysia ini, Allah Ta'ala telah anugerahkan dengan satu nikmat. Kita ini telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Ya, bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia. Yang diterbitkan oleh, kalau tak silap Ana di sini, ialah Maqasid Institute. Dengan judulnya Perkhabaran Agung. Ya, jadi inilah satu rahmat dan nikmat. Dan saya menggesa kepada pihak-pihak universiti untuk menjadikan kita ini sebagai salah satu bacaan yang mesti ditelaah oleh para pelajar, bukan sahaja pelajar fakulti jurusan pengajian Islam, bahkan semua jurusan fakulti sebagai bacaan wajib, dan menggalakkan para pelajar yang bukan Islam untuk mentelaah dan membacanya. Semoga dengan itu memberikan mereka hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab untuk mereka mendapat taufik daripada Allah. Dan eloklah kita kalau ada di pejabat, kawan-kawan yang bukan Islam, kita jadikan kita ini sebagai hadiah kepada mereka untuk mereka baca, atau letak di pejabat sebagai bahan bacaan bersama. Ya. Inilah kewajipan kita untuk menyeru semua manusia untuk menganut satu-satunya agama yang benar dalam alam ini. Yang mana kita jelas sekali, sesiapa yang mati tanpa menganut agama Islam, pastilah dia akan kekal diazab dalam neraka Jahannam. Tak guna kita baik dengan kawan kita di pejabat, jiran sebelah rumah kita, kemudian kita biarkan dia dibakar dan diazab selama-lamanya dalam api neraka Jahannam di akhirat. Ya. Jadi inilah peluang di antara cara mudah sebagai orang awam yang mungkin tidak ada kemahiran, kita galakkan mereka membaca. Hari ini di Malaysia semangat membaca itu bagus, tetapi bahan bacaannya tidak bagus. Lebih banyak baca novel, cerita-cerita cinta yang mengarut, yang menyeru kepada kefasikan dan kefujuran. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Ini yang menjadi kemasyhuran. Anak-anak muda kita pula disibukkan dengan pembacaan bahan-bahan bacaan indie yang menyeru kepada atheism, liberalism dan anti agama. Na'udzubillahi min zalik. Jadi inilah perkara yang penting kita sebagai umat Islam di Malaysia ini kena sedar. Kena sedar dan kena cakna isu-isu yang sebegini yang wujud dalam masyarakat kita. Kita tidak boleh mengharapkan anak kita dihantar ke sekolah, ke tadika, ke sekolah, kemudian universiti. Mereka akan menjadi manusia yang beriman, yang kental dengan iman yang kental kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, suasana sekitaran yang ada sekarang ini lebih banyak menjadi bahan peluntur iman daripada bahan yang menghidupkan dan mengukuhkan keimanan. Suasana di sekolah, universiti, semuanya suasana yang kita boleh kata hari ini menjadi faktor kepada pelunturan iman, bukannya kepada penambahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga kita diberikan Allah Ta'ala bimbingan dan hidayahnya untuk kita terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali bertemu Allah dalam keadaan dia redha kepada kita, mati di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita lihat kata-kata persediaan beliau rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tawti'ah, persediaan, pengenalan. Alhamdulillahilladzi faddalana bilqur'ani 'alal ummi ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Anzalahu hidayatan 'alamiyatan da'imah wa ja'alahu lisyara'i'is samawiyyati khatimah. ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة
Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kita dengan Al-Quran atas sekalian umat-umat yang lain. Dia telah memberikan kepada kita apa yang dia tidak beri kepada orang yang lain dalam sekalian alam ini, di mana dia menurunkan kepada kita petunjuk yang universal, yang kekal, yakni Al-Quran, berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Dan dia jadikan kitab ini bagi segala syariat yang terdahulu sebagai penutup, yang tidak ada lagi kitab lain yang Allah Ta'ala akan turunkan selepas Al-Quran. ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة. Kemudian Allah jadikan Al-Quran ini sebagai hujjah pada dirinya sendiri. Inilah perkara yang kita kena faham. Al-Quran, dia adalah hujjah. Jika kita nak mencari kebenaran Islam, kita nak mencari hakikat kebenaran Nabi SAW, tidak ada jalan lain yang lebih ampuh, yang lebih tepat untuk kita melihat kebenaran agama Allah Ta'ala itu, melainkan kita melihat pada Al-Quran ini sendiri. Kita melihat pada Al-Quran ini sendiri. Sebab Al-Quran adalah mukjizat Nabi SAW, berbeza dengan rasul-rasul yang lain. Ya, dari segi kitab mereka bukanlah mukjizat mereka. Mukjizat mereka adalah perkara lain. Nabi Musa AS, kita tahu mukjizat dia tongkat dia, bukan pada Tauratnya. Ya. Nabi Isa AS, mukjizatnya pada dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, bukan pada Injilnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat agung baginda adalah kitab baginda, kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda, Al-Quranul Karim, yang merupakan kalam Allah Ta'ala sendiri, sedangkan yang lain-lain mukjizat yang ada pada baginda adalah sampingan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an wa wasiyatuhul Qur'an wa mirathuhul Qur'an. Selawat dan salam, selawat yakni puji-pujian Allah Ta'ala dan kesejahteraan ke atas diri yang akhlaknya adalah Al-Quran. Nabi SAW bila ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ke akhlak Nabi SAW, maka jawab beliau radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, yakni merealisasikan ajaran Al-Quran secara sempurna. Dan wasiat baginda adalah Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a ila akhir al-ayat. Ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Segala puji, segala selawat dan salam kepada junjungan kita yang mana wasiat baginda juga Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, siapa yang nak baca wasiat Nabi Muhammad SAW yang di atasnya tertera cop mohornya, bacalah firman Allah di penghujung surah Al-An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bi syai'a. Sehinggalah firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaakum bihi. Al-ayah. Jadi ayat ini para sahabat faham bahawa Nabi SAW tidak ada mewasiatkan kepada kita melainkan Al-Quranul Karim. Ya. Isi kandungan Al-Quran inilah wasiat yang Nabi SAW suruh kita berpegang dengannya. Wa mirathuhu al-Quran. Demikian juga pewarisan yang Nabi SAW tinggalkan kepada umat baginda. Nabi kata, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu
ba'di ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama kamu pegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selepas kewafatanku, iaitulah kitabullah dan sunnahku. Inilah peninggalan Nabi SAW. Dan sabda Nabi SAW, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Wa innama lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu, dan sumber segala ilmu ialah wahyu Allah, Al-Quranul Karim. Sumber ilmu yang paling tinggi sekali ialah Al-Quranul Karim, wahyu Allah Ta'ala. Sebab itulah bila Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala mulakan kitabnya Sahih Al-Bukhari, dia mulakan dengan Bad'il Wahyi, permulaan wahyu, diikuti dengan perbincangan dengan Kitabul Ilm, kitab ilmu. Jadi ini adalah, kita kata, kefahaman fiqh beliau, bahawa ilmu semuanya berteraskan kepada wahyu. Ilmu yang bermanfaat itu, yang menjamin kejayaan dunia dan akhirat untuk kita, ialah ilmu yang berteraskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang Nabi SAW telah bersabda, sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma kama a'taytana hazzan min wirathati hadha adh-dhikri al-hakim fayassarta 'alayna hifdhahu wa tadhakkurahu wa habbabta ilayna tilawatahu wa tadabburah. نسألك أن تجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون والذين هم على حراسته قائمون والذين هم تحت رايته يوم القيامة يبعثون في جند إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أما بعد. Kemudian beliau memulakan dengan doa yang sangat baik ini. Kata beliau, ya Allah, sebagaimana kamu telah memberikan kepada kami bahagian daripada pewarisan kitab Al-Quran ini, engkau mudahkan kepada kami untuk menghafaznya dan mengingatinya, dan engkau jadikan kami cinta untuk membacanya dan mentadabbur dan menghayati maknanya. Kami bermohon kepadamu juga, ya Allah, untuk engkau jadikan kami sebaik-baik pewaris yang mereka itu dengan bimbingan Al-Quran berpegang teguh, dan mereka lah yang sentiasa menjaganya daripada sebarang celaan dan keraguan, dan mereka lah yang di bawah panjinya nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan tentera pemimpin agung kami dan Rasul kami yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi. Semoga selawat dan salam Allah lah kepada baginda, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, pengikut baginda dan kekasih-kekasih baginda. Amma ba'du. Kita kata amin. Semoga doa ini diperkenankan dan kita termasuk dalam doa pengarang kita ini. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan dengan kita bermohon kepada Allah. Amin. Allahumma astajib. Amma ba'du. Adapun selepas itu, fahadhihi buhuthun fil Qur'anil Karim qaddamtuha baina yaday dars at-tafsir li talabati kulliyati usuluddin bil Jami' al-Azhar al-Ma'mur. أردت أن أنعت كتاب الله تعالى بحليته وخصائصه وأن أرفع النقاب عن جانب من الحقائق المتصلة به وأن أرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته. وقد راعيت في أكثر هذه البحوث شيئا من التفصيل والتحليل وشيئا من التطبيق والتمثيل، فلم أكتفي بالإشارة حيث تمكن العبارة ولا بالبرهان إذا أمكن العيان، راجيا بذلك أن تنفتح لها عيون الغافلين فيجدوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
وأن تنشرح بها صدور المؤمنين فيزدادوا إيمانا إلى إيمانهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Ini adalah kajian berkenaan dengan Al-Quran yang aku jadikan sebagai pengenalan sebelum pengajian pelajaran tafsir bagi pelajar-pelajar kuliah Usuluddin di Universiti Al-Azhar yang makmur. Tujuannya ialah, kata beliau, aku hendak menyifatkan kitab Allah, menerangkan ciri-cirinya, khususiyahnya, dan aku mengangkat segala perkara yang tersembunyi berkenaan beberapa aspek dan hakikat yang berkaitan dengan Al-Quran, dan aku hendak gariskan beberapa jalan panduan yang sepatutnya ditempuh dan bagi sesiapa yang hendak mengkaji atau mempelajari Al-Quran. Dan aku telah meraihkan dalam kebanyakan kajian ini perincian dan analisa dan sebahagian daripada praktik dan contoh. Maka aku tidak bercukupan sekadar memberi isyarat jikalau boleh mendatangkan ibarat yang jelas. Dan tidak cukup dengan memberikan bukti jikalau aku boleh pertontonkan ia kepada penglihatan. Sampai terang tu dia kata. Jadi aku bukan sekadar bagi hampa contoh, bukan sekadar bagi hampa rujukkan, tapi aku bawa, aku sembahkan, aku persembahkan, aku pertontonkan. Seolah-olah hampa boleh nampak depan mata hampa maklumat-maklumat yang aku nak cakap ini dalam kitab ini. Dengan harapan akan terbukalah mata mereka yang leka. Lalu mereka dapati terdapat cahaya yang membimbing mereka di depan dan di kanan kiri, di depan mereka dan di kanan mereka. Dan dengan itu, lapanglah dada orang yang beriman dan bertambah iman mereka dengan iman yang telah sedia ada. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunkanlah kami, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi inilah dia ditulis mukaddimah pengenalan oleh pengarang kitab rahimahullah ta'ala. Kemudian kita pergi kepada al-bahthul awal fi tahdidi ma'na al-Qur'ani wal farqi bainahu wa bainal hadithil qudsi wan nabawi. Perbincangan yang pertama yang dibawa oleh musannif rahimahullah ta'ala adalah berkenaan ta'rif, definisi Al-Quran, dan menjelaskan apakah beza Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. So ini adalah bahagian yang pertama. Kalau tuan-tuan boleh nampak, tuan-tuan dan perempuan nampak ini ada satu peta minda gambar rajah yang dibuat berdasarkan kitab ini, ya, dalam bahasa Arab tentu sekali, ya. So apa yang dia nak bincangkan dalam bab ini ialah yang pertama, apakah definisi Al-Quran, ta'rif, kemudian sebab penamaan Al-Quran, kenapa Al-Quran dinamakan begitu, rahsianya, dan kenapa Al-Quran sahaja kitab yang kekal dan tidak diubah, tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu, dan menjelaskan Al-Quran tidak cukup sekadar kita faham ta'rifnya dengan ta'rif mantiq. Ya, mestilah dengan kita melihat sendiri Al-Quran tersebut. Ini kita akan baca perkataan dia nanti. Kemudian datang perbincangan perbezaan antara Al-Quran dengan hadis, sama ada hadis nabawi ataupun hadis qudsi. So ini adalah perjalanan bab pertama ini, ya. Ini adalah perjalanan bab pertama. Baik. Kata beliau rahimahullah, so bagi yang ada buku terjemahan, kita boleh lihat bermula daripada muka surat 1 bab pertama, definisi Al-Quran dan perbezaannya dengan hadis qudsi serta hadis nabawi. Kata beliau rahimahullah, Al-Quranu fil asli masdarun ala wazni fu'lan bil-dhamm. Al-Quran pada asalnya adalah masdar, kata terbitan. Al-Quran ialah kata terbitan di atas wazan, di atas corak kata fu'lan dengan dhammah, fu'lan. Seperti perkataan ghufran dan syukran dan tuklan
Ghufran, pengampunan. Syukran, kesyukuran. Tuklan, tawakal, penyerahan diri. Ya. So ini adalah contoh perkataan yang datang dengan, kita panggil dia punya morfologi kalimah dia. Dia punya tasrif dia. Ya. Taqulu qara'tuhu qar'an wa qira'atan wa qur'anan bima'nan wahidin. Engkau kata aku membacanya, qara'tuhu qar'an wa qira'atan wa qur'anan. Ketiga-tiganya ini adalah masdar bagi kata kerja qara'a. Qar'an, qira'atan dan qur'anan. Semuanya boleh jadi dia punya masdar. Dengan makna yang sama, bima'nan wahidin. Bima'na wahid. Ay talawtuhu tilawatan. Yani aku membacanya dengan bacaan yang penuh. Talawtuhu tilawatan. وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى, dan telah datang penggunaan Al-Quran dengan makna masdari ini, makna masdar, yakni bacaan, pembacaan. Pada firman Allah Ta'ala, Inna alayna jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, ay qira'atah. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, Allah Ta'ala berfirman, Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya pada kamilah, kata Allah, kerja-kerja untuk menghimpunkan Al-Quran ini dan membacakannya kepada kamu, hai Muhammad. Apabila kami bacakannya kepada kamu, maka ikutlah bacaannya. Di sini Allah Ta'ala sebut kami kerana Allah Ta'ala menggunakan kata ganti diri kami apabila dia merujuk kepada satu perbuatan yang dia buat melalui perantara malaikah. Kerana tentu sekali Allah Ta'ala tidak baca direct kepada Nabi Al-Quran, tapi Allah bacakan Quran kepada Jibril. Jibril yang dengar direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Jibril hafaz, Jibril turun dan Jibril ulang baca kepada Nabi SAW. Sebiji-sebiji seperti yang dia dengar dengan telinga dia daripada suara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang dia hafaz daripada huruf dan kalimat yang keluar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna Quran dalam ayat ini, Qur'anahu, dua kali kalimah Qur'anahu berulang di sini, maknanya bacaannya. Maknanya bacaannya. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa, berkemampuan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya, Qur'anahu, yakni pada lidahmu. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu, yakni melalui perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Jadi makna Quran di sini adalah bacaannya. ثم صار علما شخصيا لذلك الكتاب الكريم. Kemudian Al-Quran itu telah menjadi alam syakhsi, kata nama khusus bagi merujuk kepada kitab yang mulia itu, kitab yang mulia ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Dia sudah menjadi penamaan khusus kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kata beliau rahimahullah pada nota kaki, yutlaqu bil ishtiraki al-lafzi ala majmu'il kitab wa ala kulli qit'atin minhu. Digunakan kalimah Quran untuk keseluruhannya daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, dan digunakan untuk setiap bahagian daripadanya walaupun sepotong ayat. Ya. Fa idza sami'ta man yatlu ayatan min al-Quran sahha an taqula innahu yaqra'u al-Qur'ana kama fi qawlihi ta'ala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kamu mendengar ada orang membaca sepotong ayat Quran, maka engkau boleh kata dia sedang membaca Quran. Seperti kita baca ayat tadi. Sahlah. Perbuatan itu namanya kita membaca Al-Quran.
Seperti mana firman Allah dalam suratul A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarlah dengan penuh perhatian dan diamlah dengan memberi segala tumpuan. Dan tentulah makna suruhan di sini bukan hanya tertumpu jikalau seseorang itu membaca Al-Quran dari awal sampai habis. Bahkan kalau dia baca walaupun separuh ayat, kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk diam dan dengar dengan begitu fokus terhadap bacaan tersebut. Jadi Allah Ta'ala menggunakan kalimah Al-Quran untuk menunjukkan kepada maknanya yang kulli dan juga maknanya yang juz'i, sebahagian. Maknanya yang kul dan juga maknanya yang juz'u, afwan. Keseluruhannya dan bahagian-bahagiannya. Nah, makna kulnya dan makna juz'unya. Baik. Wa hadha huwa al-isti'mal al-aghlab. Dan inilah penggunaan yang ghalib, yang biasa Allah Ta'ala guna bila dia nak merujuk kepada kitab yang dia turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah akan namakan kitab itu dengan Al-Quran. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam suratul Isra ayat ke-9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, kepada kebenaran yang paling jelas, yang paling utuh. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini, isyarat kepada apa yang sedang dibaca. Yahdi lillati hiya aqwam, ia membimbing, menunjukkan kita ke jalan yang paling jelas, yang paling teguh, yang menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma aidan al-kitab, dan dinamakan juga Al-Quran dengan Al-Kitab. Datang penamaannya selain daripada Al-Quran, Allah namakan juga dia dengan Al-Kitab. Di antara penamaan Al-Quran ialah Al-Kitab. Wa minhu qawluhu ta'ala, antaranya firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim. Para ulama ada banyak pandangan tentang apa makna Alif Lam Mim. Ada yang mengatakan alif adalah Alif Lam Mim ini dan semua huruf-huruf di depan surah ini, kebanyakan ulama salaf melihat ianya adalah huruf-huruf yang diambil daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fih. Demikian itulah kitab yang tiada keraguan sama sekali padanya. Itulah kitab. Ini Al-Quran. Digunakan isyarat jauh, dzalika li rif'atil makanah. Kerana kedudukan Al-Quran yang tinggi dan kemuliaan yang tinggi, yang agung bagi Quran. La raiba fih. Tiada keraguan sama sekali padanya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah gunakan kalimah Al-Kitab dengan maksudnya ialah Al-Quran. Ru'iya fi tasmiyatihi Qur'anan kaunuhu matluwan bil alsun. Dinamakan dia sebagai Quran. Ya, kenapa Al-Quran dinamakan dia dengan Quran? Apa hubung kait dia dengan makna istilahi dengan makna lughawi? Setiap kalimah, setiap istilah yang digunakan oleh syarak, yang syarak ambil daripada bahasa Arab lalu syarak namakan sesuatu sebagai istilah yang khusus, tidak mesti ada alaqah, mesti ada hubung kait di antara makna istilahi dengan makna lughawi. Jadi apakah punca penamaan Al-Quran itu dinamakan oleh Allah sebagai Al-Quran? Dira'ikan pada penamaannya sebagai Quran dari segi keadaannya dibaca.
matluwan. Li'annahu matluun bil alsinah. Ya. Dari segi ia dibaca dengan lisan, dengan lidah. Ya, dibaca dengan lisan, dengan lidah. Ya. Kama ru'iya fi tasmiyatihi kitaban fi kaunihi mudawwanan, dan dinamakan dia sebagai kitab kerana ia dihimpun bil aqlam, dengan pena. Fakilta tasmiyataini min tasmiyati syai'i bil ma'na al-waqi'i alaihi. Kedua-duanya nama ini digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran, Quran dan kitab, kerana meraihkan apa? Penamaan sesuatu dengan makna yang realistik, yang memang berkenaan dengannya. Kerana Quran ini dihimpunkan, yang pertama dengan dibaca, yang kedua dihimpunkan dalam bentuk tulisan. Wa fi tasmiyatihi bihadzaini al-ismaini isyaratun ila anna min haqqihi al-'inayatu bihifdhihi fi mawdi'aini la fi mawdi'in wahidin. أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. Pada penamaan Al-Quran dengan dua nama ini, Al-Quran dan kitab, Al-Kitab, terdapat isyarah, terdapat petunjuk kepada bahawa di antara hak Al-Quran untuk diberikan perhatian dari dua sudut. Pertama, dari sudut hafazan, dalam ingatan. Yang kedua, dihimpun dalam tulisan. Kedua-duanya mesti. Tidak cukup Al-Quran itu dihimpun dalam bentuk tulisan dalam mushaf, sama ada mushaf bercetak atau mushaf elektronik. Ini satu daripada kewajipan kita untuk menjaga kitabullah. Dan ada lagi satu kewajipan, iaitulah menghimpun dan menghafaznya dalam ingatan. Sebab itulah mesti ada dalam kalangan umat Islam segolongan daripada mereka yang menghafaz Al-Quran daripada awal sampai habis, yang dinamakan golongan Al-Qurra ataupun Al-Huffaz. Dan ini di antara perkara yang mesti diberikan inayah oleh masyarakat. Amat sedih sekali kita di Malaysia ini, saban tahun kita dikejutkan dengan tragedi-tragedi yang berlaku di ma'had-ma'had tahfiz. Dan seringkali didedahkan punca tragedi-tragedi ini di antara faktor terbesarnya ialah kekurangan pengawasan kepada gerak kerja ma'had-ma'had tahfiz. Walaupun ma'had tahfiz, walhamdulillah, di Malaysia tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Tetapi tanpa kawalan dan selian yang betul, dia akan menjadi disalahguna. Sedangkan ini adalah fardu kifayah. Ya, kerajaan ada fasiliti yang mereka tubuhkan seperti Darul Quran, di antara institusi hafazan Quran yang berprestij. Alhamdulillah. Tetapi cukupkah dengan satu ini sahaja? Dan apakah lagi usaha-usaha yang lain? Dan kita tengok sekarang sudah ada STPM pun sudah ada bidang tahfiz, bidang hafazan. Bahkan anda rasa sejak daripada mungkin sekarang ni dah ada, wallahu alam, daripada SPM lagi. Ya. Tapi anda ingat STPM dia ada takhasus atau pengkhususan hafazan Quran. Dan ini adalah usaha yang mesti dilipat gandakan oleh pihak pemerintah, kerana mereka memerintah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangkat sumpah
untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, dan sekadar mereka menjaga agama Allah ini, Allah akan pelihara kerajaan mereka. Semakin kurang mereka memelihara agama Allah, semakin kuranglah pemeliharaan Allah terhadap kerajaan mereka. Ini benda yang mereka kena ingat. Ya. Nak bergantung kepada kecerdikan dan kepandaian golongan ahli politik hari ini, kita tahu ahli politik adalah golongan yang kurang cerdik berbanding kebanyakan rakyat. Ya. Dari segi kenyataan yang dikeluarkan, ya, kita boleh tengok betapa kadang-kadang ahli politik itu mengeluarkan kenyataan yang terlalu bodoh. Jadi janganlah perasan mereka adalah golongan yang bijaksana, bijak pandai, maka mereka boleh mentadbir kerajaan dengan begitu lancar dan sebagainya. Semuanya bergantung kepada sejauh mana redha Allah kepada mereka. Semakin kurang redha Allah dan bantuan Allah kepada mereka, semakinlah kerajaan mereka menuju kepada kehancuran. Ini adalah perkara yang kita kena ingatkan kepada semua pihak. Ya. Kita diri sendiri pun, setiap individu, Allah jaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Kata Nabi SAW, peliharalah Allah, Allah pelihara kamu. Ini peliharalah suruhannya, lakukan, larangannya, tinggalkan. Sekadar mana kamu laksanakan suruhannya, agamanya, begitulah dia akan menjaga kamu. Ihfazillaha tajiduhu tijahak. Jagalah agama Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu, mengawasi kamu dengan inayah dan riayahnya, dengan pemeliharaannya daripada sebarang mara bahaya kepada kamu. Ini adalah sunnah ilahiyah. Ini adalah peraturan Tuhan kepada sistem alam ini. Macam mana alam ini bergerak dan berjalan. Tidak ada orang yang boleh mendabik dada mendakwa kata dia boleh melakukan sesuatu dengan kepandaian dan kebijaksanaannya semata-mata. Tetapi semua apa yang kita buat bergantung kepada izin daripada Allah, bimbingan dan taufik daripadanya. Kita sentiasa perlukan hidayah daripada Allah. Dan kalau kita nak di hidayah ini, dan hidayah Allah, hidayah taufik, kita kena ingat hidayah taufik adalah ganjaran, fadlun. Maka ganjaran hanya diberi setelah kita melaksanakan tanggungjawab kita yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sangat suka kalau penghafazan Al-Quran ini menjadi budaya dalam masyarakat. Setiap surau, masjid-masjid menyediakan kelas. Bukan sahaja sekadar belajar. Selepas baca alif bata, baca iqra, qiraati, kemudian dah habis wadduha sampai an-nas, qisarun fassal, dan khatam Quran, kita kena ada satu gerakan selain daripada membaca, kesedaran untuk mendidik anak-anak untuk menghafaz Al-Quran Karim. Menghafaz Al-Quran Karim. Ini adalah kesedaran yang mesti ada dalam masyarakat. Bahawa menghafaz Al-Quran Al-Karim adalah keperluan dan kemestian. Bukan sahaja benda yang sekadar dibuat untuk suka-suka. Dia adalah keperluan dan kemestian. Ya. Kalau kita melihat di negara-negara Arab sana, setiap masjid ada dia punya halaqah tahfiz Al-Quran. Tidak perlu kepada ma'had tahfiz yang budak tu nak kena duduk tidur. Tak. Dia datang lepas maghrib, lepas asar, lepas subuh, hari cuti sekolah. Ada guru yang akan, dan ibu bapa di rumah kena mainkan peranan. Tapi ini memerlukan kesedaran yang besar dalam masyarakat. Ya. Memerlukan kesedaran yang tinggi dalam masyarakat. Bukan sahaja pihak pemerintah, tapi segenap lapisan masyarakat. Dan pemerintah itu, dia hanya ikut apa yang rakyatnya suka. Kalau rakyatnya suka hafal Quran, dia akan ikut. Tapi kalau rakyatnya suka hiburan dan terkinja-kinja, maka itu jugalah yang dia akan jual kepada rakyatnya. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Baik. Jadi, kerana jikalau tersalah salah satunya, akan diingatkan satu yang lain. Kalau terlupa salah satunya, tersilap salah satunya, akan diingatkan yang lain.
yang menghafaz dengan tulisan akan saling bantu-membantu. Tidak ada kepercayaan bagi kita dengan hafazan seorang yang menghafaz Al-Quran sehinggalah ia mengikut hafazannya itu sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh seluruh para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan kepada kita dari generasi ke generasi. Al-Quran bukan saja diriwayatkan secara pembacaan, ia diriwayatkan dalam bentuk tulisan. Apabila Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu melakukan pembukuan yang kedua terhadap Al-Quranul Karim setelah zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran telah diberikan gaya penulisan yang tersendiri yang tak sama dengan penulisan yang lain. Cara mengeja dan menulis ayat-ayat dan kalimat-kalimat Al-Quran mempunyai kaedah tertentu yang khusus dengan Al-Quran untuk meraihkan cara-cara bacaan. Sebab itulah di antara syarat sesuatu qiraat itu dianggap mutawatir ialah dia mestilah menepati kaedah tulisan huruf itu dengan ar-rasmul Uthmani, resam Uthmani. Menunjukkan bahawa cara tulis juga telah diriwayatkan kepada kita. Sebab itulah di antara ilmu Al-Quran dia panggil ilmu rasm, ilmu penulisan Al-Quran, yang diriwayatkan kepada kita dari generasi ke generasi mengikut cara yang telah diletakkan atasnya sejak kali pertama. Dan Al-Quran semenjak hari ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia telah ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengarahkan para sahabat, tulis ayat itu di sini, ayat ini gabungkan dengan ayat sekian. Ya. Maka penulisan Al-Quran berlaku dengan seliaan dan pengawasan Nabi SAW. Ini di antara fakta yang kita mesti hadir dalam ingatan kita senantiasa. Ya, bukan sahaja Nabi baca, juga Nabi panggil sahabat yang juru-juru tulis baginda untuk tulis dengan pengawasan Nabi SAW. ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. Demikian juga sesiapa pun yang menulis Al-Quran, kita tidak akan terima tulisannya sehinggalah tulisannya itu bersesuaian dengan apa yang dihafaz oleh para penghafaz dengan sanad yang sahih yang mutawatir. Demikian juga Al-Quran diriwayatkan dengan hafazan, dengan cara bacaan. Sebab itulah Al-Quran tidak boleh diambil sekadar baca sendiri. Mesti ada guru yang mengajarkan kepada kita cara untuk menyebut setiap huruf dan kalimahnya. Ya. Tak boleh satu orang dia pandai-pandai baca Quran sendiri. Tidak ada. Al-Quran diambil dari satu generasi ke generasi, diriwayatkan secara mutawatir. Cara bacaannya, cara sebutannya, cara menulisnya, semuanya diriwayatkan dengan teliti. Subhanallah. Ini adalah penjagaan terhadap satu kitab yang tidak pernah berlaku pada mana-mana agama yang kita tahu yang wujud hari ini, agama-agama sesat hari ini. Cari satu agama yang kitab suci mereka dipelihara dengan sebegini pemeliharaan dan penjagaan yang ketat. Kita ambil agama yang dekat dengan Islam. Agama apa? Agama Yahudi dengan Kristian. Allahu Akbar kabira. Jauh sekali. Jauh sekali. Kristian dengan Yahudi sama-sama bersetuju memakai Old Testament. Tetapi Old Testament sendiri sama-sama mereka banyak percanggahan. Yahudi, majoriti dengan Yahudi, golongan Yahudi Samirah. Mempunyai percanggahan yang besar dalam naskah kitab Old Testament mereka ataupun tanakh mereka. Dalam kalangan Kristian sendiri mempunyai percanggahan yang besar. Percanggahan bukan berkenaan dengan cara bacaan qiraat ya, tetapi berkaitan dengan keabsahan sebahagian kitab, sebahagian surah dan sebahagian ayat. Ya. Kalau orang Protestan hanya mengiktiraf berapa 39 buah kitab, datang ke telik tambah sampai 40 lebih. Ini bukan beza cara bilang. Seperti kita dalam Islam, kalau berbeza
cara menghitung ayat Al-Quran bukan kerana di sana ada yang kata ayat ni bukan Quran, ada. Cara menghitung adakah ayat ni dua ayat yang berasingan atau satu ayat. So perbezaan berlaku dari sudut itu. Ya. Kalau surah pun, adakah surah ini dengan surah yang selepasnya dikira satu surah atau dikira dua surah? Seperti yang telah kita belajar dalam tafsir surah Ad-Duha dengan Alam Nashrah. Adakah nak kira dua atau kira satu? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas, nak kira dua ke kira satu? Cara bilangan. Ya. Tetapi tidak ada khilaf dari segi isi kandungan. Mungkin berbeza cara sebutan tapi tidak lari maknanya. Ya. Tetapi khilaf yang berlaku pada kitab Old Testament, New Testament ini percanggahan yang cukup besar dan cukup dahsyat. Bahkan pengkaji-pengkaji Kristian, ulama-ulama Kristian sendiri mengakui kitab New Testament itu mereka tidak tahu siapa yang menulisnya. Bahkan penamaan kitab itu, Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, Gospel according to John, ini semua hanya penamaan yang mengikut, boleh kita kata dalam bahasa kita, hentam kromo sajalah. Mereka sendiri tidak tahu siapa Matthew yang mereka maksudkan, siapa Mark yang mereka maksudkan, siapa Luke, siapa John. Tidak kenal. Sedangkan kita kenal seorang-seorang. Siapa dia Imam Asim, siapa dia Hafs, siapa dia Syu'bah. Riwayat hidup mereka diriwayatkan dengan detail daripada dia hidup, masa dia hidup sampai dia mati. Subhanallah. Sahabat-sahabat, kita kenal seorang-seorang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Ya. Setiap perawi ayat-ayat Al-Quran ini kita kenal, kita tahu. Hadis Nabi pun sama. Ya. Dan kalau kita tengok kitab-kitab agama lain tidak pernah dibukukan pada zaman Nabi mereka. Ya. Bahkan dengan jelas kalau kita buka Old Testament sendiri, dalam Old Testament tu diceritakan bagaimana kitab Nabi Musa itu telah hilang selepas kewafatan Nabi Musa dan sebagainya. Yang cerita itu sendiri menjadi dalil dan saksi bahawa Old Testament yang kita duk baca ini bukan kitab Taurat yang datang pada Nabi Musa AS. Ya. Sekadar cerita yang macam itu ada dalam kitab tersebut dah terbukti dia bukan daripada Nabi Musa AS. Ini kitab lain yang ditulis selepas itu. Sebab dia cerita kitab tersebut hilang, berlaku perang sekian, lepas tu tabut kena curi. Kemudian bila dibuka tabut zaman Nabi Sulaiman, tengok tidak ada kitab tersebut, melainkan hanya beberapa cebisan. Mana mai semua ni? Kalau ini adalah kitab tersebut, takkan dia cerita macam itu? Kan? Jelas. Ya, terlalu jelas. Bahkan orang Kristian tidak pernah mengenal gospel yang 4. Mereka hanya kenal surat-surat Epistle of Paul. Ini yang paling awal dikumpulkan. Manakala gospel yang 4 ini lebih lewat, terkemudian lagi, lebih lewat daripada kurun keempat Masihi. Subhanallah. Jadi ini adalah bukti yang nyata bahawa hanya Al-Quran Al-Karim sahaja yang terpelihara. Ya. Dengan hafazan dan tulisan. Bukan saja hafazan, bahkan tulisan. Subhanallah. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقي القرآن محفوظا في حرز حريز إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dengan penjagaan rapi, dui penjagaan rapi ini yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohi nabinya sallallahu alaihi wasallam, kekallah Al-Quran terpelihara dengan pemeliharaan yang kukuh sebagai pelaksanaan kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menjanjikan dia sendirilah yang akan memelihara dan menjaga Al-Quran, di mana dia berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kamilah baginya menjadi penjaga. Wa inna lahu lahafizun. Ya. Jadi penjaga kepada kitab tersebut. Macam mana Allah jaga? Dengan adanya ulama-ulama Islam, dengan adanya perawi-perawi hadis dan perawi-perawi Al-Quran, qurra ini. Mereka inilah yang Allah jadikan sebab mereka ini kalau kita teliti sirah-sirah kehidupan mereka, kita yakin bahawa mereka bukan makhluk biasa. Mereka adalah ciptaan yang ditempa special oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicipta khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang Allah cipta mereka untuk menjadi penjaga wahyunya di bumi. Ya. Kalau kita melihat, kita mendengar bagaimana ketika Imam Al-Bukhari diuji sebelum dia diiktiraf sebagai seorang yang menghafaz hadis-hadis Nabi, bagaimana Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala menghafaz 100 hadis dengan 100 sanad dengan sekali bacaan ulang sahaja, bukan dengan tulisan, dibacakan kepadanya hadis 100 hadis dengan sanadnya sekali baca sahaja, terus dia ingat, dia hafal dan dia ulang, tidak tumpah walaupun satu. Subhanallah, ajaib. Kala itu At-Tirmizi, Abu Isa rahimahullahu ta'ala, bagaimana ulama-ulama yang sebelumnya di peringkat tabi'in, di peringkat sahabah radhiyallahu anhum, kalau ini berkenaan dengan hadis Nabi SAW, bagaimana dengan Al-Quran, kalamullah. Dan kalau kita tengok hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dengan Rasulullah SAW, bukan jauh. Kan? Bukan jauh pun, 3 generasi sahaja. 3 generasi sahaja. Kan? Al-Bukhari dengan Nabi. Banyak hadis dalam Bukhari dia panggil thulathiyat. Hadis yang jarak antara Bukhari dengan Nabi 3 orang rawi sahaja. Subhanallah. Menunjukkan betapa singkatnya zaman penulisan hadis Nabi SAW dengan jarak kewafatan Nabi SAW. Kalau ini hadis Nabi begitu terpelihara, apatah lagi Quran. Al-Quran lebih lagi. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi ini adalah satu kelebihan Allah Ta'ala jaga wahyunya, kerana Al-Quran tidak terjaga melainkan dengan dijaganya hadis. Kerana hadis adalah penafsir Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran, yang menerangkan hukum hakam Al-Quran. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Dan Quran dan hadis tidak mungkin terpelihara dan terjaga tanpa terjaganya bahasa Arab. Sebagai misal, bacalah sirah ulama-ulama Arabiah. Macam mana mereka nak menjaga bahasa Arab daripada pencemaran asing. Bagaimana mereka sanggup pergi duduk dengan masyarakat Badui, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, hanya untuk belajar bahasa, belajar uslub, cara cakap orang Arab. Ya. Untuk dapatkan keaslian bahasa Arab. Perawi-perawi bahasa Arab, ulama-ulama yang fiqah, yang dipercayai. Subhanallah. Allahu akbar kabira. Syair-syair, bagaimana syair-syair disimpan, dihafaz sebagai dalil dan bukti penggunaan atau uslub gaya bahasa. Bukan sahaja syair, bahasa cakap biasa hari-hari pun disimpan, diriwayatkan untuk menjelaskan makna sesuatu kalimah dan cara penggunaan kalimah tersebut dalam ungkapan. Subhanallah. Ini orang yang belajar bahasa Arab, dia akan melihat ketajuban yang tidak ada pada bahasa lain, yang tak ada pada bahasa Inggeris, yang tak ada pada bahasa Melayu. Ya? Subhanallah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Subhanallahi bukratan wa asila. Ya.
Bagaimana ilmu-ilmu alat, ilmu fiqh, usul fiqh, subhanallah. Ini semua adalah membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebab itulah tidak ada orang yang mengingkari hadis, mengingkari kebenaran Islam, mengingkari kebenaran Al-Quran, melainkan dia orang yang paling jahil dalam alam ini. Sebab itulah kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, an-nubuwah idda'aha imma asdaqus sadiqin wa imma akdzabul kadhibin wa la yumayyizu baina hadha wa baina hadha illa ajhalul jahilin. Kenabian didakwa tidak lari daripada dua jenis manusia. Yang mendakwa dirinya sebagai nabi tidak lari daripada dua jenis manusia. Sama ada dia adalah yang paling benar atau yang paling dusta. Dan tak adalah orang yang terkeliru di antara yang paling benar dengan yang paling dusta. Tak dapat nak differentiate mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu, melainkan orang yang paling bongok sekali. Itu yang kita kata the good, the bad and the idiot. Yang mendakwa jadi nabi ni antara dua, sama ada the good atau the bad. Dan tidak ada orang yang tak boleh nak bezakan mana yang the good guy dengan the bad guy unless he is the most idiot person in the whole universe. Allahul musta'an. Sebab tu kalau kita tengok orang yang anti hadis tak, macam Kasim Ahmad, macam apa, ya Allah, jahil lah. Kejahilan dia itu mengalahkan budak umur 3 tahun yang tak masuk sekolah. Subhanallah. Ya. Kita pun tak tahu macam mana mereka ni boleh bercakap dengan begitu yakin, tapi biasanya semakin bodoh seseorang semakin yakinlah dia untuk mengelakkan orang nampak dia bodoh, tapi sebenarnya kebodohan tetap akan nampak. Na'udzubillah min zalik. Mereka tidak tahu langsung tentang sejarah hadis, pembukuan hadis. Ya. Subhanallah. Walam yusibhu ma asaba al-kutub al-madiyata min at-tahrif wat-tabdil wa inqita' as-sanad. Dan tidak ditimpa akan Al-Quran ini seperti apa yang menimpa kitab-kitab sebelumnya daripada pengubah suaian, ditukar ganti, terputusnya sanad, haitsu lam yatakaffal Allah bihifdhiha bal wakkalaha ila hifdhin nas. Faqala ta'ala والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله أي بما طلب إليهم حفظه. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga secara langsung kitab-kitab yang sebelumnya, tetapi Allah jadikan manusia sebagai penjaga kitab tersebut, seperti mana firman Allah dalam suratul Maidah ayat ke-44, dan para rabbaniyun dan ahbar, ulama-ulama Bani Israel, dengan apa yang mereka disuruh pelihara daripada kitab Allah, bimastuhfizu min kitabillah. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, Allah Ta'ala serahkan penjagaannya semata-mata kepada keupayaan dan kemampuan manusia biasa. Allah tidak beri kepada mereka ni sebarang specialty dan kelebihan. Berbeza dengan Al-Quran, Allah sendiri yang mengawasi dan menjaganya. Tidak ada orang yang cuba nak buat onar terhadap kitab Allah, melainkan akan terdedah. Dalam sejarah Islam, satu kejadian, peristiwa yang benar, yang berlaku, memang berlaku, hakiki, masyhur. Seorang Yahudi diajak dipelawar oleh salah seorang pemerintah Islam di zaman dahulu, zaman kerajaan Abbasiyah atau kerajaan-kerajaan yang sekitar dengannya, untuk masuk Islam. Lalu dia kata, berilah saya tempoh setahun. Setahun dia kata, bagi tempoh. Selepas setahun, dia datang dan dia memeluk Islam. Maka dia tanya, kenapa sampai setahun? Apa yang kamu buat setahun ni? Dia kata, aku balik, aku tulis kitab Taurat. Dan aku buat Taurat versi aku sendiri, lalu aku jual kepada orang Yahudi.
Punya lama aku punya tunggu sampai sudah kitab aku tu jadi buku laku keras. Best selling. Semua orang Yahudi beli, tak ada siapa komplain. Ulama dia pun tak komplain. Tak ada siapa perasan kitab tu sebenarnya kitab fake, palsu. Kemudian aku buat benda yang sama kepada orang Nasrani. Aku tulis kitab palsu. Aku jual kepada mereka. Aku tunggu. Siapa pun tak main komplain. Ulama dia pun tidak. Kemudian aku buat Al-Quran. Aku ubah sikit saja. Bukan banyak, sikit saja dia kata. Tak dan berapa minit satu orang Islam mai beli mushaf daripada aku, dia terus mai patah balik. Lempak buku tu dekat aku, kata ni bukan Quran ni. Hang tipu ni. Dan orang tu bukan ulama, bukan siapa. Orang biasa, orang kaki lima saja, orang pasar saja. Dia boleh kenal ni bukan Quran. Apatah lagi kalau yang baca ni ulama-ulama kaum muslimin, dia kata. Ketika itu aku menyaksikan sendiri bagaimana Allah Ta'ala memelihara Al-Quran. Maka dia masuk Islam. Subhanallah. Di Malaysia ni kalau kita ingat dulu ada cubaan nak buat surah palsu. Kita semua tahu ni surah palsu. Ya. Surah palsu. Ya. Subhanallah. Kerana Allah Ta'ala dah janji kepada para Nabi, dia akan hantar Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, kitab mereka di dada mereka. Seperti mana firman Allah Ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ianya adalah ayat-ayat keterangan yang nyata yang tersemat di dada mereka yang diberikan ilmu. Dan seperti mana kita kata tadi, Al-Quran bukan sahaja cara bacaannya, hafazannya, tulisannya juga mempunyai kaedah yang khusus yang membezakan dengan tulisan yang lain. Subhanallah. Nah, wasirru fi hadhihi tafriqah. Lah kita habis apa dah? 20 word. Wasirru fi hadhihi tafriqah anna sa'ir al-kutub as-samawiyyah ji'a biha 'ala at-tawqit la at-ta'bid. Kenapa Al-Quran sahaja yang dipelihara, tidak kitab-kitab yang lain? Ya, 20 sikit lagi. Kerana kitab-kitab yang lain yang sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk penggunaannya, otoritinya sementara waktu. Taurat diturunkan, kemudian sebahagian hukumnya dimasukkan oleh Injil. Injil diturunkan, kemudian hukumnya dimasukkan oleh Quran. Dan Taurat juga dimasukkan hukumnya oleh Al-Quran. So Taurat dan Injil bukan kitab yang Tuhan turunkan untuk kekal. Jadi dia sampai tempoh, dia hilang, habis. Datang Rasul yang baru, membawa wahyu yang lain. Wa anna hadzal Qur'ana ji'a bihi musaddiqan lima baina yadayhi min al-kutubi wa muhaiminan 'alayha fakana jami'an lima fiha min al-haqa'iq ats-tsabitah زائدا عليها بما شاء الله زيادته وكان سادا مسدها ولم يكن شيء منها ليسد مسده فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه وهو الحكيم العليم. Manakala Al-Quran pula diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi pengawas, yang menjadi penyemak kepada kitab-kitab sebelumnya. Dialah yang memansuhkan apa yang Allah Ta'ala nak mansuhkan daripada hukum-hukum kitab terdahulu. Maka terhimpun padanya segala fakta-fakta yang sabit dalam kitab-kitab terdahulu disertai dengan tambahan yang Allah nak tambah di dalamnya. Maka Al-Quran mencukupi tempat kitab yang terdahulu. Tetapi tidak ada satu kitab pun yang terdahulu yang boleh duduk di tempat Al-Quran. Tak boleh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia telah memutuskan supaya Al-Quran ini menjadi hujjah sampai datangnya kiamat, sampai berlakunya kiamat, Allah mudahkan baginya pelbagai sebab untuk ia terpelihara dan terjaga. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. So sekadar itu dulu untuk pagi ini, sesi pertama kita. Mudah-mudahan penjelasan bacaan kita sampai sekadar ini memberikan satu bukaan baru dan pengetahuan baru kepada kita tentang Al-Quran Al-Karim dan menjadi
tapak untuk menambahkan lagi keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Kita tengok 2-3 muka surat awal ni pun dah begitu banyak dalil dan bukti yang kita nampak bahawa Al-Quran sebenarnya adalah memang kitabullah yang memang hakiki daripada Allah Ta'ala, dan akan datang banyak lagi hujah-hujah rasional, hujah-hujah akal yang tidak dapat ditolak oleh mana-mana akal yang waras bahawa Al-Quran memang adalah kalamullah haqiqatan ghairu makhluk, yang tidak ada sebarang perubahan. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Ada soalan? Tak ada soalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.